Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah uzikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersempena perhimpunan mingguan seluruh umat Islam hari ini, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru muslimin yang dikasihi, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Semoga kita sentiasa berada pada landasan akidah yang betul dan tidak terpedaya dengan golongan yang sesat lagi menyesatkan. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk Tauliah Mengajar Suatu Keperluan. Muslimin yang dimuliakan, kenapa tauliah mengajar suatu keperluan? Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Riwayat Al-Bukhari. Bukankah kita semua pendakwah? Dalam kalangan kita juga ada kelayakan agama. Jadi, kenapa perlu lagi tauliah? Itulah persoalan yang sering ditimbulkan oleh sebahagian masyarakat apabila membicarakan keperluan tauliah mengajar. Undang-undang telah menetapkan seseorang yang ingin mengajar agama hendaklah mempunyai tauliah mengajar yang dikeluarkan berdasarkan Seksyen 118 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Pindaan 2016. Dalam konteks ini, mengajar bermaksud menyampaikan sebarang maklumat berkaitan dengan agama Islam melalui ceramah, forum, pengkisahan, motivasi, tazkirah, pembentangan kertas kerja, kuliah, audio visual atau cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh jawatan kuasa tauliah. Justru khatib ingin mengingatkan kepada sesiapa yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid ataupun surau di seluruh negeri Selangor, mohonlah tauliah mengajar. Pemohon akan melalui beberapa proses tapisan, yaitu ujian penilaian fardu ain dan ujian nilai. Sekiranya lulus, pemohon akan dipanggil temu duga. Seterusnya diputuskan oleh jawatan kuasa tauliah majlis. Hadirin yang berbahagia, benarkah proses permohonan tauliah mengajar sesuatu yang menyusahkan dan tidak diperlukan? Khatib ingin menarik perhatian semua ketika Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman
baginda terlebih dahulu bertanyakan beberapa soalan kepada Muaz berdasarkan sabdanya yang berikut. Kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillah. Qala fa illam yakun fi kitabillah. Qala fa bi sunnati rasulillah. Qala fa illam yakun fi sunnati rasulillah. Qala ajtahidu ra'yi. Qala alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat di dalam kitabullah, maka jawab Muaz, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Muaz, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah SAW sedang memuji kelayakan Sayyidina Muaz dalam menyampaikan dakwah. Setelah berpuas hati dengan manhaj Sayyidina Muaz dalam berhukum, yaitu mendahulukan Al-Quran, kemudian Al-Sunnah, dan seterusnya ijtihad, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah permohonan tauliah mengajar perlu melalui beberapa proses lapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu seseorang sebelum diberikan tauliah. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering memberi peringatan dan menitahkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid-masjid ataupun surau-surau di seluruh negeri Selangor. Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 18 Februari 2022 di Istana Alam Shah Kelang. Muslimin yang berbahagia, adakah itu bermaksud pihak berkuasa agama menghalang kerja-kerja dakwah? Perlu ditegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar bukanlah untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Ia sebagai langkah pencegahan bagi memenuhi maqasid syariah dalam aspek memelihara agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Justru bagi memastikan agama Islam itu terus terpelihara daripada sebarang anasir, penyebaran ajaran salah, fitnah memfitnah dan bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, maka masyarakat dan negara, maka tauliah diperlukan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalimatu haqqin urida biha batil, bermaksud kata-kata yang benar tetapi bertujuan batil. Riwayat Muslim. Maka disinilah keperluan tauliah mengajar, yang antara lain untuk memastikan bahawa pertama, seseorang itu benar-benar layak dan sesuai untuk mengajar agama. Kedua, mengekang penyebaran ajaran atau fahaman yang menyeleweng daripada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketiga, mengelak sesuatu perkara
yang boleh menimbulkan kontroversi dan sensitiviti dalam masyarakat. Keempat, mencegah mana-mana pihak yang menggunakan platform ceramah untuk menghina atau mengaibkan orang atau kumpulan tertentu. Kelima, memastikan pemegang tauliah mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang sedang dibuat kuasa. Muslimin yang berbahagia, perkembangan teknologi semasa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu agama pada bila-bila masa sahaja, hanya di hujung jari. Namun, masyarakat perlu memastikan guru yang mengajar atau menyampaikan ilmu tersebut adalah individu yang dipercayai dan diyakini ilmunya, bersumbarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah kitab sahihnya daripada Muhammad Ibn Sirin. Beliau berkata, "Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuzu nadinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama itu. Riwayat Muslim. Khatib ingin mengingatkan bahawa mana-mana orang yang mengajar, cuba mengajar atau menyebabkan pengajaran agama Islam tanpa tauliah adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Negeri Selangor 2003 Pindaan 2016. Muslimin yang dirahmati Allah, pihak JAIS kerap menerima aduan bahawa masih terdapat masjid atau surau yang mengundang penceramah tanpa tauliah. Malah penceramah yang tidak mempunyai tauliah pun tahu tentang keperluan mendapatkan tauliah di negeri Selangor ini, masih terus mencuba untuk memberi ceramah di masjid atau surau tanpa tauliah. Dan apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau tidak dibenarkan atas alasan tiada mempunyai tauliah, pihak berkuasa agama dipersalahkan dan diperlekehkan, kononnya menghalang usaha-usaha dakwah dilakukan di masjid atau surau. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan sehingga 31 Disember 2022 terdapat seramai 5,641 pendakwah bertauliah di negeri Selangor. Telah direkodkan jumlah penceramah bertauliah yang ramai ini tidak menyukarkan pihak masjid atau surau untuk memilih mana-mana penceramah bertauliah yang boleh diperolehi maklumat mereka melalui laman sesawang Jabatan Agama Islam Selangor. Pihak MAIS juga ingin menegaskan kepada semua pemegang tauliah MAIS, hendaklah pada setiap masa mematuhi undang-undang atau apa-apa arahan, larangan atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa agama. Hendaklah menggunakan tauliah mengajar pada situasi yang betul, bukannya untuk kepentingan dan keuntungan peribadi. Tidak menyelitkan lawak jenaka yang melampau sehingga masyarakat hanya mengingati lawak berbanding ilmu yang disampaikan. Akhirnya, masyarakat lebih tertarik kepada penceramah hanya kerana lawaknya, tetapi bukan pada ilmunya. Pemegang tauliah juga diingatkan supaya tidak mencampur adukan isu agama dengan politik kepartian dan permusuhan sesama Islam, atau menyelitkan apa-apa perkara yang mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan benci atau penghinaan terhadap mana-mana agama, atau membangkitkan perasaan tidak suka terhadap mana-mana kerajaan, atau mengembangkan perasaan buruk sangka dan permusuhan antara beberapa kaum atau
golongan penduduk di negara ini. Sebagai pemegang tauliah, hendaklah pada setiap masa menunjukkan akhlak yang baik, bertepatan dengan apa yang diperkatakan dalam kuliahnya maupun ceramah. Tidak berkelakuan dengan cara yang boleh mencemarkan agama Islam atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tauliahnya ditarik balik. Selain daripada itu, pemegang tauliah juga adalah pendukung aspirasi pihak berkuasa agama dalam menguruskan hal ehwal agama Islam dan pembangunan umat Islam. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan bahawa sebagai ketua agama Islam di negeri Selangor, seperti yang termaktub di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dari kuasa-kuasa yang diperuntukkan di bawah enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003, baginda mempunyai kuasa untuk menitahkan agar tauliah terhadap mana-mana pihak ditarik balik atau atas sebab-sebab tertentu demi memelihara kesucian agama Islam dan mengelak perpecahan di dalam kalangan masyarakat Islam. Muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah minggu ini, khatib ingin menyeru: pertama, umat Islam hendaklah menuntut ilmu yang betul daripada guru yang dipercayai dan diyakini keilmuannya, bersumbarkan Al-Quran dan Sunnah yang diberi tauliah oleh Maes. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu fardu ain dan ilmu kifayah adalah ilmu Allah yang wajib diajar dengan amanah, benar dan ikhlas, bertujuan mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang damai dan negara yang makmur. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa segala keputusan dan pengurusan pemerintah terhadap rakyat dibina atas kemaslahatan sebagaimana disebutkan berdasarkan kaedah fiqh. Tasawwuful iman ila ra'iyati manutun bil maslahat. Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada maslahat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal